إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah, dapat sama-sama kita berhimpun pada tengah hari ini. Mudah-mudahan perhimpunan kita, pertemuan, perjumpaan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah insya-Allah. Tuan-tuan muslimin, muslimat, sidang jemaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Insya-Allah seperti mana yang telah kita sebutkan pada pagi tadi, insya-Allah pada tengah hari ini saya mengambil masa tuan-tuan sikit untuk sama-sama kita nak mendengar, kita nak mengambil pengajaran, kita nak mengambil ibrah. Di samping kita berehat sebentar selepas daripada waktu zuhur ini, dengan kita mendengar sedikit daripada kisah Nabi-Nabi yang terdahulu. InsyaAllah tuan-tuan, pada tengah hari ini saya bercadang untuk sama-sama kita melihat ataupun mendengar satu orang Nabi ataupun satu kisah Nabi, iaitu Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib alaihi salam. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, Nabi Syuaib alaihi salam ini merupakan antara Nabi yang daripada kalangan bangsa Arab. Sebahagian pendapat mengatakan Nabi Ibrahim alaihi salam ketika mana dikurniakan anak itu ada 3 orang. Yang pertama Nabi Ishak, yang pertama Nabi Ismail, yang kedua Nabi Ishak, dan ada lagi anak yang lain, seorang lagi yang bernama Madian. Daripada keturunan Madian inilah lahirnya Nabi Syuaib alaihi salam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala rakamkan nama baginda ataupun Allah rekodkan nama baginda Nabi Syuaib alaihi salam ini sebanyak 11 kali. Walaupun begitu tuan-tuan, kisah Nabi Syuaib alaihi salam dalam Al-Quran ini tidaklah begitu banyak. Walaupun kalau tuan-tuan buka dalam riwayat Israiliyah memang banyak betul. Kita cuba untuk mengelak daripada mengambil pendapat-pendapat ataupun mengambil daripada sumber yang kita tidak pasti, melainkan yang kita pilih daripada ayat-ayat Al-Quran dan juga terjemahan tafsir daripada kalangan ulama. Baik, tuan-tuan, Nabi Syuaib alaihi salam ini nama dia Syuaib bin Mikail bin Yashjur bin Madian bin Ibrahim. Kalau tuan-tuan tengok susur galurnya, bermakna dia ini generasi yang kelima daripada susur galur Nabi Ibrahim alaihi salam. Walaupun dia punya sebutan nama bin Ibrahim ataupun mai daripada keturunan Nabi Ibrahim ni tidaklah begitu popular. Yang kita tahu, yang kita kenal, Nabi Ibrahim ni 2 orang anak yang memang kuat dia punya silsilah sumber keturunan dia tu.
Nabi Ishaq, daripada Siti Sarah dan juga Nabi Ibrahim, dan juga Nabi Ismail daripada Siti Hajar, dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kerana itulah Nabi Ibrahim ini digelar sebagai Abul Anbiya, bapa kepada nabi-nabi. Kerana daripada baginda Nabi Ibrahim ni susur galur keturunan nabi-nabi ni banyak mai daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, Nabi Syuaib alaihissalam ni termasuk daripada 4 orang nabi yang berbangsa Arab. Kita pernah sebut dah dulu antara nabi yang bangsa Arab yang bersukukan daripada suku Arab. Yang pertama Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam. Kemudian yang kedua Nabi Saleh alaihissalam. Kalau Nabi Hud dikirimkan kepada kaum Ad, orang yang tubuh sasa, orang yang tubuh besar, orang yang memiliki segala-galanya, akhirnya dimusnahkan oleh Allah. Kemudian Nabi yang kedua juga berbangsa ataupun bersuku daripada suku Arab, iaitu Nabi Saleh alaihissalam yang dikirimkan kepada kaum Samud. Kemudian Nabi Syuaib alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada Ashabul Aikah ataupun daripada penduduk Madian. Dan juga Nabi yang terakhir iaitulah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, kalau mengikut kepada peta sejarah, wallahu alam sejauh mana kesahihan dia, tetapi kurang lebihnya berasalnya Nabi Syuaib alaihi salam ataupun kaum Ma'an yang mereka ini daripada golongan yang berpindah ataupun duduk satu tempat yang nama dia Madian, hari ini sekitar dengan kawasan Jordan, dekat dengan kawasan Jordan, atas sikit daripada Arab Saudi, bawah sikit daripada Jordan, berada tengah-tengah dekat dengan kawasan itu. Kerana itu tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, kalau tuan-tuan tengok dalam peta, sebenarnya kaum Lut ataupun kaum Sodom yang Allah Subhanahu wa taala utuskan Nabi Lut kepada mereka tidak jauh daripada tempat mereka. Ini bertepatan dengan ayat Quran yang Allah Subhanahu wa taala sebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qaumu Lutin minkum biba'id." Kata Nabi Syuaib alaihi salam kepada kaum Madian, kepada bangsa dia, kamu kena ingat, kamu ni buat perangai lebih kurang macam yang dibuat oleh kaum Lut. Ibnu Katsir menyatakan 3 pendapat. Dia kata yang disebutkan kata tidak jauh dengan kaum Lut ini terdapat kepada 3 persamaan. Yang pertama tuan-tuan, bangsa Madian ini adalah bangsa yang mensyirikkan Allah, sama macam mana kaum Lut buat kepada Nabi Lut alaihi salam. Yang kedua, kaum Lut juga bangsa ataupun kaum yang qati'ut tariq. Depa ni suka tahan orang di jalan, kemudian depa ini akan rampas segala barang-barang. Pun sama kaum Madian yang Allah utuskan kepada Nabi Syuaib alaihi salam pun buat perangai yang lebih kurang sama. Dan yang ketiga tuan-tuan, yang kita nak fokus dan kita nak highlightkan, antara yang paling banyak sekali yang dilakukan oleh kaum Madian ataupun Ashabul Aikah ini, ialah kaum Madian ini depa selalu menipu di dalam timbangan. Depa ni menipu dalam perniagaan ni memang cukup mahir. Depa ni pakar dalam perniagaan. Dalam masa yang sama bukan setakat pakar, bahkan depa juga menipu di dalam timbangan. Baik, dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut macam yang kita sebutkan tadi, di dalam lebih kurang 7 surah terdapat 11 kali Allah Subhanahu wa taala sebut tentang kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Pada surah Al-A'raf ayat 85 yang tuan-tuan mungkin boleh buka tengok, Allah Subhanahu wa taala menyebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba. Tuan-tuan, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebut dan kepada penduduk Madian. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba. Diutuskan keluarga mereka ataupun saudara mereka, iaitu Nabi Syuaib alaihi salam. Banyak kali selalu saya sebut dan tuan-tuan kena ingat, dalam banyak-banyak kisah nabi-nabi, kebanyakannya
kisah Nabi-Nabi berkisarkan orang yang diutuskan itu bukanlah daripada orang luar, tetapi orang dalam kampung tu, orang yang memang dikenali dalam kampung tu, memang orang kenal siapa dia, orang yang mengaku sebagai Nabi tersebut. Maknanya apa? Nabi Nuh alaihi salam dicemuh oleh kaum dia, bukan bangsa dia tak kenal dia, kenal Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam bukannya bangsa dia tak kenal dia, kenal siapa Nabi Lut alaihi salam. Nabi Ibrahim, hatta semua nabi-nabi, hampir semua nabi-nabi itu dikenali oleh kaum dia. Bukan depa ni daripada orang luar yang mai dengan sengaja, yang mai dalam keadaan orang tak kenal depa ni, depa nak berdakwah. Sedangkan Nabi Syuaib alaihi salam ini adalah daripada kalangan saudara-saudara dekat ataupun satu kampung duduk dengan depa. Baik, tuan-tuan, yang menariknya, ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan Ashabul Aikah. Ashabul Aikah ni merujuk kepada tuan ataupun orang yang menyembah kepada Aikah. Kata sebahagian ulama, Nabi Syuaib ini diutuskan kepada dua kaum. Satu kaum yang disebut dengan Ashabul Aikah dan satu kaum lagi dengan Ashabul Madian. Ada sebahagian ulama juga yang berpendapat menyebut, dan yang lebih kuatnya yang ni, yang mengatakan Ashabul Aikah itu adalah bangsa yang sama yang duduk di negeri yang nama dia Madian. Kenapa disebut Ashabul Aikah? Kerana tuan-tuan, bangsa Madian ini, depa ni oleh kerana duduk di tempat padang pasir, tiba-tiba ada satu tempat yang ada satu pokok, ada satu pohon yang besar, maka pokok itu depa jadikan sebagai tempat sembahan depa. Depa jadikan sebagai tempat sembahan depa. Depa jadikan sebagai tempat, itulah yang kata Tuhan. Kerana dekat tempat lain tak ada pokok. Depa ni kering kontang, depa ni duduk di kalangan padang pasir, tiba-tiba tengok-tengok tempat tu ada pokok. Bahkan pokok tu pula rendang besar, maka depa jadikan Ashabul Aikah, depa jadikan Aikah, pokok teduhan itu sebagai Tuhan untuk depa sembah, depa mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Macam biasa tuan-tuan, dalam Quran Allah Subhanahu wa taala ulang dialog yang disebut oleh nabi-nabi. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Kata Nabi Syuaib alaihi salam, ya qaumi, wahai kaumku, ubudullah, sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairu. Tidak ada Tuhan selain daripadanya, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'atkum bayyinatum min rabbikum. Telah datang kepada kamu bukti yang nyata, telah datang kepada kamu mukjizat kami. Fa'awful kaila wal mizan. Tuan-tuan, Nabi Syuaib alaihi salam ni berhadapan dengan kaum yang depa ni suka memberat-beratkan ataupun suka menipu dalam timbangan. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut wa'awful kaila wal mizan, dan sempurnakanlah pada timbangan dan juga pada ukuran kamu. Tuan-tuan, rupanya orang tipu dalam timbangan ni bukanlah baru-baru ni. Zaman Nabi Syuaib dulu lagi orang dah tipu dah. Bahkan pada masa tu menjadi kebiasaan pula. Contohnya apa? Kalau tuan-tuan boleh tengok hari ni, contohnya apa? Di atas dia letakkan buah manis elok, di bawah dia letakkan buah yang pahit, buah yang masam, buah yang tak manis. Kan? Buah pahit, buah masam, buah yang tak manis. Antaranya lagi apa? Dalam timbangan dia kata yang ni sekilo RM5, tiba-tiba dia ambil RM5, tapi timbangan dia tu tak cukup daripada sekilo. Macam-macam. Kalau tuan-tuan buka dalam YouTube, tuan-tuan, ada orang buat himpunan keratan video-video orang tipu dalam timbangan ni. Macam-macam. Ada yang jual nenah, dia bawa nenah dia masuk pergi dekat driver, dia cucuk ayak gula. Orang nak rasa potong, dia potong dekat orang nak rasa, manis, sedap. Boleh kan ni cerita makan dengan tengah hari ni? Macam itulah. Nak abangnya kata berapa banyak daripada kalangan kaum Nabi Syuaib alaihi salam ni yang menipu dalam timbangan. Ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pun, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut berkaitan dengan perkara ni, sehingga ada yang Nabi beri ancaman. Ada satu ketika Nabi lalu dalam satu pasar. Ketika Nabi lalu dalam satu pasar, tiba-tiba Nabi tengok ada satu orang yang dia jual gandum.
Di atas kawasan gandum dia tu nampak kering, nampak cantik, nampak tak ada yang lembab basah. Tapi bila Nabi seluk tangan, Nabi masukkan ke dalam bekas uncang dia tu, tengok-tengok di bahagian bawah gandum tu basah. Bahagian bawah gandum tu bahagian yang cukup berat. Bahagian yang kita kata bukan kering sama macam di atas. Tuan-tuan, maka Nabi SAW beri teguran. Nabi kata, kenapa buat macam ni? Kamu jangan buat macam ni lagi. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut ayat yang tuan-tuan hafal apa dia? Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kan, celakalah bagi orang yang menipu dalam timbangan. Allah sebut orang yang menipu dalam timbangan ini, dia akan mendapat azab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allazina yaktalu, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut mereka ni tipu dalam timbangan, buat macam-macam style. Tuan-tuan, kita kena beringat. Sebab itu kita sebagai orang Islam, kita ada garis panduan jual beli yang Islam letakkan. Kalau ikan yang kamu jual itu ikan yang bukan segar, ikan yang bukan dah berapa hari yang kamu jual, kamu kena asingkan, kamu kena kurangkan harga, kamu kena letakkan pada tempat dia. Ada orang ikan segar dengan ikan tak segar dia campur sama. Hak segar dia buat atas, hak tak segar dia buat bawah. Orang belilah nak buka puasa, tiba-tiba nak buka puasa tak boleh makan ikan busuk, ikan hanyak dan sebagainya. Ingat, ancaman Allah Subhanahu Wa Taala pernah berlaku kepada kaum yang terdahulu, iaitu kaum Nabi Syuaib yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran. Tuan-tuan, tak cukup dengan itu, Allah Subhanahu Wa Taala sambung lagi, wala tabqasun nasa asya'ahum. Dan kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan janganlah kamu merugikan orang sedikit pun. Tuan-tuan, depa ni bukan setakat tipu dalam timbangan, bahkan depa bagi orang rugi. Bayar dengan nilai RM5 sekilo, bayar dengan nilai RM10, tapi dia punya jumlah timbangan ni tak cukup sekilo. Tuan-tuan, hari ni macam-macam taktik orang buat hari ni. Orang bubuh magnet lah, orang tipu bubuh dia pun talam yang lebih berat lah, macam-macam. Bila buah talam yang lebih berat, orang tuang-tuang dia punya kandungannya akan jadi sikit sebab campur dengan talam yang memang dia letak dah tu. Kadang-kadang ada yang trik hari ni, yang kecoh hari ni, dia bubuh magnet dekat besi dalam timbangan tu. Bila dia timbang tu dah memang ada dah sikit sukatan, dia dah turun dah sikit, barang tak letak lagi, turun dah. Lepas tu bila buh barang lagi kurang. Ini semua bentuk tipu, bentuk penipuan yang berlaku hari ni. Bukan kata hari ni, berlaku juga pada zaman-zaman yang terdahulu. Kemudian Allah Ta'ala sambung, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu lebih baik jika kamu menjadi orang yang percaya ataupun beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, Nabi Syuaib alaihi salam macam biasa tidak putus asa berdakwah kepada kaum dia, mengajak kepada kaum dia. Dan dalam banyak ayat, dalam surah Hud, dalam surah yang lain lagi, dalam surah Al-A'raf juga diceritakan ayat yang sama. Wa ya qaumi awful mikala wal mizana bil qist. Wahai kaumku, penuhilah ukuran ataupun penuhilah timbangan itu bil qisti, dengan pertengahan, bermakna dengan adil. Kamu jangan tipu orang, kamu jangan kecoh orang. Tuan-tuan, kemudian Nabi Syuaib alaihi salam, setelah bangsa kaum Nabi Syuaib ni tak mau dengar apa yang Nabi kata, apa yang Nabi Syuaib kata, apa yang disebutkan oleh Nabi Syuaib, akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut dalam Al-Quran ketika mana Nabi Syuaib alaihi salam ini berdoa, ataupun Nabi Syuaib alaihi salam ni minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, antara dialog yang apabila Nabi Syuaib minta supaya kaum dia menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bangsa dia, kaum dia kata kepada Nabi Syuaib, qalu ya Syuaibu asalawatuka ta'muruka. Wahai Nabi Syuaib, wahai Syuaib, apakah agama kamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan
an natruka ma ya'budu aba'una aw an taf'ala fi amwalina. Kata kaum Nabi Syuaib, depa kata kepada Nabi Syuaib, agama hang ke, Tuhan hang ke yang suruh supaya kami meninggalkan apa yang disembah ma ya'budu aba'una, apa yang disembah oleh nenek moyang kami dulu. Hak kami buat ni bukannya kami reka, kami ni ikut nenek moyang kami buat dulu. Depa sembah macam tu, depa masih lagi bertuhankan kepada pokok tumbuh-tumbuhan, kami ikut depa. Disebut oleh kaum Nabi Syuaib kepada Nabi Syuaib alaihi salam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Syuaib alaihi salam ini, innaka la antal halimur rasyid. Nabi Syuaib alaihi salam ini benar-benar sangat penyantun dan pandai. Sebagai riwayat mengatakan Nabi Syuaib ini qatib. Nabi Syuaib ini orang yang pandai berhujah, pandai berkata-kata. Nabi Syuaib ini dia pandai berkhutbah, pandai bercakap. Bila duduk di depan kaum dia, dia boleh mematahkan hujah-hujah kaum dia ni dengan mudah. Dengan alasan, dengan sebab, dengan hujah-hujah yang munasabah, mematahkan apa yang disebut oleh kaumnya. Nabi Syuaib alaihi salam. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Dalam Quran lagi Allah Subhanahu wa taala cerita, apabila Nabi Syuaib ni, setelah Nabi Syuaib bagi tahu kepada kaum dia, antaranya lagi Nabi Syuaib menyebut benda yang sama disebut oleh Nabi Nuh alaihi salam yang kita sebut pada hari Rabu yang lalu. Benda yang sama juga disebut oleh Nabi Syuaib, iaitu apa dia? Wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Inna rabbi rahimun wadud. Tuan-tuan, ini yang menarik. Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Syuaib berkata kepada kaum dia, wastaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Tuhan kamu, wa atubu ilaih, dan pohonlah keampunan ataupun bertaubatlah kamu kepadanya. Inna rabbi, sesungguhnya Tuhan aku, kata Nabi Syuaib, rahimun wadud, sesungguhnya Tuhan aku itu maha penyayang, lagi maha pengasih. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, maka setelah peringatan diberi bangsa kaum Nabi Syuaib ataupun ashabul aikah ini tidak mau beriman kepada Nabi Syuaib, maka Nabi Syuaib pun bagi tahu peringatan bahawa akan diturunkan azab kepada kamu. Dalam Quran Allah Taala sebut, wa ya qaumi a'malu ala makanatikum inni 'amilun. Kata Nabi Syuaib, wahai kaumku, buatlah menurut kemampuanmu, sesungguhnya aku pun berbuat pula. Nabi Syuaib kata, apa hampa nak buat, hampa buat. Apa yang aku nak buat, aku akan buat, kata Nabi Syuaib. Saufa ta'lamu man ya'tihi 'azabun. Kata Nabi Syuaib alaihi salam, kelak nanti ni akan datang kepada kamu azab yang menghina, yuhzihi wa man huwa kazibun, yang akan menghina dan pada masa tu akan jatuh kepada orang yang mendustakan Nabi Syuaib dan mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Wartaqibu inni ma'akum raqib. Kata Nabi Syuaib alaihi salam, tunggulah, sesungguhnya aku bersama dengan orang-orang yang menunggu ataupun orang-orang yang menanti azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan, ada satu doa yang menarik yang disebut oleh Nabi Syuaib yang sebahagian daripada tuan-tuan mungkin baca. Nabi Syuaib berdoa kepada Allah ketika mana duk layan karena kaum dia. Nabi Syuaib sebut apa? Rabbana. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut pada surah Al-A'raf, Allah Taala kata, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Tuan-tuan, sebahagian daripada kita dia baca doa ni. Apa dia maksud doa ni? Rabbana ftah bainana. Ya Allah, ya Tuhanku, bukakan kepada kami ataupun berikan kepada kami, bainana wa baina qaumina, di antara kami dan di antara kaum kami, bil haq, dengan kebenaran, wa anta khairul fatihin, sesungguhnya engkau maha memberi keputusan ataupun membuat pembukaan yang baik. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, maka selepas daripada itu berlakulah kebinasaan kaum Nabi Syuaib alaihi salam. Dalam Al-Quran
pada surah Al-A'raf ayat 97 Allah Subhanahu wa taala menyebut fa'aqazathumul rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Lalu datanglah gempa yang menimpa kepada kaum Madian ataupun kepada bangsa Madian ini, yang akhirnya menyebabkan mereka rajfah, menyebabkan mereka mati bergelimpangan merata-rata. Depa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan, riwayat mengatakan mai satu angin gelap, awan gelap, yang mai awan gelap itu duduk di kawasan Madian tu selama seminggu dan akhirnya memusnahkan kaum Madian, menyebabkan kaum Madian ini mati dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran banyaklah ayat yang Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang kaum Madian ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi daripada pengajaran kisah Nabi Syuaib ini boleh kita ambil pengajaran apa tuan-tuan? Bagaimana Nabi Syuaib alaihi salam ini seorang yang begitu sabar. Seorang yang begitu sabar dengan karenah kaum dia. Dan Nabi Syuaib ni menghadapi kaum yang pandai dalam timbangan, bukan sekadar pandai dalam niaga, tapi pandai juga menipu dalam timbangan. Dan tuan-tuan kena ingat, semua nabi-nabi itu diutuskan mengikut keadaan semasa kaum tersebut. Kalau nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bangsa diutuskan nabi kita pada masa tu dalam kalangan orang yang pandai petah menggunakan syair, maka nabi kita menggunakan Al-Quran untuk mematahkan hujah syair-syair yang disebut oleh Arab-Arab jahiliah sebelum daripada nabi. Kalau Nabi Nuh alaihi salam itu kalau Nabi Musa alaihi salam itu diutuskan oleh Allah berhadapan dengan kaum yang cukup mahir dalam bab sihir, maka mukjizat Nabi Musa alaihi salam juga dalam bab sihir menghadapi kepada kaum dia. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, maka kerana itu Nabi Syuaib alaihi salam menyelamatkan bangsa ataupun kaum yang beriman bersama dengan Nabi Syuaib, dan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bangsa yang syirik, bangsa yang menipu, bangsa yang menahan orang di jalan, ambil hak orang lain, dan bangsa yang menipu di dalam timbangan. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita tak termasuk, tak jadi daripada kalangan bangsa ataupun ada perangai sifat daripada bangsa Madian ataupun Ashabul Aikah yang kita sebutkan. Baik, tuan-tuan, saya nak tutup dengan satu persoalan yang mungkin sebahagian daripada kita yang faham macam ni. Kalau tuan-tuan pernah ingat, saya pun pernah sebut kepada tuan-tuan, dan bila saya baca balik, mungkin pada masa saya baca kisah tersebut, saya tak baca lagi kisah ni. Yang mana kita pernah diceritakan kepada kita bahawa pak mentua kepada Nabi Musa alaihi salam adalah Nabi Syuaib. Kan, kita pernah sebut macam tu. Saya pun minta maaf, saya pun pernah sebut macam tu kepada tuan-tuan. Dan mengikut kepada keraan baca kita pun memang sebahagian daripada pendapat ulama pun ada sebut macam tu. Baik, sebahagian pendapat ulama mengatakan Nabi Syuaib alaihi salam ni dia mai selepas daripada Nabi Lut alaihi salam. Maknanya kalau tengok gap, kalau tengok zaman, kalau tengok tempoh masa ni tuan-tuan, maknanya jauh sungguh. Nabi Syuaib dan Nabi Musa ni dia punya panjang dia tu, tempoh masa dia tu jauh. Kata sebahagian ulama, tak mungkin Nabi Syuaib yang menjadi pak mentua kepada Nabi Musa itu adalah Nabi Syuaib. Mungkin dia nama Syuaib tetapi dia bukan seorang nabi. Ada yang mengatakan begitu. Baik, tuan-tuan, yang kita nak buat pencerahannya apa dia? Kita tak perlu ragu dan tak perlu bincang panjang. Adakah yang jadi pak mentua kepada Nabi Musa itu nabi ataupun benar-benar Nabi Syuaib? Itu kita tak perlu bincang panjang. Yang perlu kita yakin, Nabi Musa alaihi salam itu berkahwin dengan seorang perempuan yang dia ni ada dua beradik daripada anak kepada seorang orang tua yang Nabi Musa pernah pergi duduk dengan dia. Pun begitu, ada jugalah pendapat yang mengatakan itu Syuaib, tetapi ulama lebih cenderung mengatakan itu bukanlah Nabi Syuaib alaihi salam.
Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi daripada kisah cerita yang kita sebut pada tengah hari ini, mudah-mudahan ada manfaat, ada kebaikan kepada kita semua. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah beri kekuatan untuk sama-sama kita laksana dan kita amalkan. Macam saya sebutkan pada pagi tadi, saya akan cerita tentang kisah Nabi Zulkifli. Tapi oleh kerana masa tak mengizinkan, insya-Allah kita akan cerita pada pertemuan akan datang tentang cerita Nabi Zulkifli pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Tuan-tuan, mudah-mudahan ada kebaikan pada kita semua. Terima kasih kepada tuan-tuan yang meluangkan masa pada tengah hari ini. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tuan-tuan yang luangkan masa pada tengah hari yang penuh dugaan cabaran ini dengan masa yang lebih baik, lebih berkat, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk kelemahan dan kekurangan daripada diri saya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina 'anna wa la tuzhib barakata 'ulumihim 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.